Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Salam perpaduan, salam kejayaan, salam kesehatan. Pokoknya semua salam yang baik-baik lah. Oke, terima kasih kerana masih sudi menonton konten-konten yang dipersembahkan oleh saya dalam channel Malaysian Respond ini. Oke, nah tanpa membuang masa saudara-saudara, pada kali ini saya akan kembali orang cakap U-turn kepada isu-isu yang berkenaan dengan negeri kita di Sabah, terutamanya mengenai isu perpaduan. Kita sedia maklum, sekarang ini ada ura-ura terdapat pergeseran politik yang baru. Kononnya warisan mau bersatu sama PBS. Baguslah kalau memang sudah ada niat yang baik untuk orang cakap melupakan pergeseran silam, tetapi memulakan satu lembaran baru demi perpaduan, ya, demi sebuah kerajaan yang dipimpin sepenuhnya oleh anak negeri. Jadi dalam konten kali ini tuan-tuan, saya mau menepis satu tohmahan yang selama ini memang masuk di kepala setengah orang lah. Yaitu tuduhan mengenai sesuatu kaum itu resis terhadap satu kaum yang lainnya. Jadi dalam konteks ini, saya sebagai seorang yang berasal daripada suku Bajau Suluk, saya tidak akan menyatakan tentang suku saya sendiri. Nampak macam tidak fair, nampak macam tidak aci. Tapi saya akan menyatakan suku yang lainnya sebagai tidak resis. Kalau kita katakan diri kita sendiri, orang cakap nanti kita macam lebih memenangkan pihak sendiri. Jadi pada kali ini tuan-tuan, menurut pengalaman hidup saya, setelah sekian lama saya dilahirkan di Sabah, bersekolah di Sabah, kemudian bergaul kemana-mana di Bandar Kota Kinabalu dengan rakan-rakan saya dari berbagai kaum, maka saya yakin saudara-saudara saya daripada suku etnik Kadazan, Dusun, Rungus dan Murut sebagai satu suku kaum yang peramah, yang tidak resis. Ini penilaian saya sendiri tuan-tuan ya. Saya bersekolah dulu, sempat sekolah di Likas, di Nanam, di Menggatal, di Pulau Gaya. Jadi saya tahulah, majoriti boleh saya katakan 65% daripada rakan-rakan saya terdiri daripada saudara-saudara saya dari suku KDMR tadi. Jadi tuan-tuan, apabila kebelakangan ini disebabkan politik, terdapat orang cakap tohmahan-tohmahan seperti ini, saling menuduh kau resis, dia resis. Jadi sudah tiba masanya kita memperbetulkan keadaan yang sebenar. Jadi apa bukti yang menyatakan bahawa KDMR tidak resis pada pandangan saya? Ini pandangan saya tuan-tuannya. Kalau rekan-rekan lain ada pandangan lain, lebih bagus. Kita tambahkan banyak lagi bukti dia. Saya cuma ada dua bukti tuan-tuan ya. Saya cuma ada dua bukti. Yang pertama adalah keputusan pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Ya, ini merupakan satu bukti yang orang cakap sangat-sangat empirical, bukti yang konkret yang boleh kita bagi faktanya. Yang kedua tuan-tuan adalah mengenai terdapat kajian tentang isu-isu yang dibawakan di media sosial yang kononnya ditulis oleh orang-orang KDMR tapi rupa-rupanya bukan. Jadi saya akan membahas yang kedua dulu. Ya, yang kedua dulu yaitu tentang perbahasan di media sosial. Kalau kita pergi ke laman-laman Facebook ataupun media sosial yang berteraskan politik, maka kita akan nampak, katalah kita pergi page warisan, orang-orang warisan akan mengutuk orang-orang JRS. Kita pergi page JRS, orang-orang JRS akan mengutuk warisan. Ada juga yang sebaliknya, orang JRS sengaja masuk page warisan, bikin provokasi di sana. Begitu juga sebaliknya, di page JRS ada orang warisan yang memprovokasi di sana. Jadi dalam konteks Sabah dua sajalah, JRS warisan, JRS warisan. Tetapi tuan-tuan, selepas saya selidiki, mula-mula saya tengoklah, wah, asal nama yang ada bunyi-bunyi Kadazan Dusun, ada bunyi-bunyi Romawi begitu, orang akan anggap itu KDMR. Tetapi selepas saya periksa sendiri tuan-tuan, rupa-rupanya, saya guna dua kaedah ya, nanti saya cerita, rupa-rupanya ini adalah salah satu penyamaran. Ada pihak tertentu yang menyamar menggunakan nama-nama Kadazan Dusun, dia ambil profil menggunakan pakaian ataupun ada resam begitu. Rupa-rupanya orang ini bukan seorang Kadazan Dusun. IP address mereka jelas menunjukkan orang-orang ini berasal dari Semenanjung. Kita tidak tahu apa agenda mereka, adakah mereka dari parti politik tertentu, pertubuhan tertentu, tapi yang jelas agendanya adalah mengapi-apikan, memprovokasi dan memecah belahkan atas alasan penyamaran. Saya nampak beberapa nama saya tidak payah sebut. Apabila saya cek, rupa-rupanya IP address-nya berasal dari Semenanjung. Tidak dinafikan ada orang dusun di Semenanjung, tapi apabila saya guna kaedah kedua, yaitu berpura-pura untuk berinteraksi melalui messenger dengan orang-orang ini, ternyata susunan bahasa mereka sangat-sangat tidak ngam.
Orang cakap tidak matching dengan dialek suku Kadazan Dusun. Kita tahu dari peradaban seseorang maka gaya bahasanya akan menurut begitu. Jadi saya boleh nampak dengan jelas. Jadi ini adalah satu penyamaran tuan-tuan. Ya, awas. Ada juga macam kita tengok di page warisan pun ada nama yang menggunakan nama yang betul-betul Bajau. Orang Bajau suka pakai nama ikan contohnya. Nama berkenaan juga dimanipulasi untuk penyamaran. Jadi jelas tuan-tuan, ini merupakan kita jangan terpancing apabila kita baca nama macam nama Brother Rungus kah, Murut kah begitu, tidak semestinya itu adalah dari suku kaum berkenaan. Boleh jadi ini adalah yang dikatakan fake account atau akun palsu, penyamaran. Jadi kita jangan terpecah-pecah disebabkan hal-hal penyamaran seperti ini. Ya, kedua tuan-tuan, boleh jadi kita tahu kebanyakan sitro-sitro JRS menyamar menjadi Kadazan Dusun karena mereka mau meraih sokongan suku etnik Kadazan Dusun, terutama dari Parti Star dan Parti PBS untuk mengundi mereka pada pilihan raya akan datang. Jadi mereka terus mengapi-apikan sentimen berkenaan. Jadi kita jangan terpancing. Saya mohon saudara-saudara yang bukan daripada etnik KDMR, apabila berbalas komen, jangan terus balas resis. Jangan terus cop resis. Kaji dulu. Kita boleh buat, kita boleh tengok profil dia. Kalaupun kita tidak boleh cek daripada gambar dia, kita boleh cek IP address dia. Ada kaedah dia. Okey. Yang kedua adalah tentang keputusan pilihan raya. Nah, kita sedia maklum, dari 73 kerusi di Sabah, kebanyakan kerusi dari Pantai Barat, yang ada sebanyak 47 kerusi itu, merupakan kerusi-kerusi majoriti Kadazan Dusun. Dan kalau kita pecahkan ya, majoriti yang 70% ke atas, terdapat 18 kerusi. Yang betul-betul 70% ke atas. Daripada 55 sampai 69%, ada lagi sebanyak 9 kerusi. Jadi memang banyak kerusi-kerusi yang dikuasai oleh suku etnik Kadazan Dusun. Tetapi harus diingat, ada yang dikatakan sebagai kubu kuat atau kerusi tradisi Kadazan Dusun. Dan di Sabah, kerusi berkenaan terpecah dua. Ya, salah satunya adalah di Bingkor dan Tambunan. Ini merupakan heartland Kadazan Dusun yang ada di pedalaman. Tapi di sebelah Pantai Barat, kerusi Moyog dan Limbahau merupakan kerusi tradisi Kadazan Dusun. Jadi nampak tuan-tuan, kalau kita anggap suku etnik Kadazan Dusun resis, tidak mungkinlah calon warisan boleh menang di beberapa kerusi yang boleh dianggap sebagai kerusi tradisi Kadazan Dusun. Saya akan ulas satu persatu. Moyog dan Limbahau, tuan-tuan serta Kapayan, ini merupakan kerusi perbandaran, kerusi urban, kerusi yang dekat bandar ya, Kadazan Dusun Murut. Tapi kalau kita tengok Moyog secara tradisi, dulu Ketua Menteri pun kalah sama calon PBS di Moyog. Saya masih ingat Tan Sri Bernard Dompok yang merupakan Ketua Menteri Sabah pada ketika itu tumbang kepada Datuk Clarence Bongkos Malakun yang merupakan calon PBS. Begitu kuatnya semangat etnik Kadazan Dusun untuk menjadikan Moyog sebagai kubu kuat mereka. Jadi macam mana sebuah kerusi yang begitu orang cakap mutlak menjadi milik Kadazan Dusun boleh dimenangkan oleh sebuah parti yang dituduh sebagai kononnya parti pilak. Begitu juga Limbahau dan Kapayan. Jadi 3 kerusi perbandaran. Kemudian apabila kita ke pedalaman sedikit, kemenangan Datuk Peter Anthony, saya tidak ingat apa kerusi Datuk Peter Anthony ya. Sooka atau Kemabung atau Melalap, antara 3 itulah. Pun menunjukkan bahawa suku etnik Murut dan Dusun yang berada di pedalaman menerima. Padahal kerusi berkenaan merupakan kerusi yang jauh daripada kerusi-kerusi lain yang pro warisan. Tapi boleh menang. Kerusi Kadamayan. Kerusi Kadamayan yang terletak di Kota Belud, tuan-tuan, merupakan kerusi tradisi PBS daripada dulu. Tidak pernah tembus orang bilang. Tapi calon warisan menang di kerusi berkenaan. Dan bukan saja di kawasan-kawasan Kadazan Dusun, saudara-saudara sekalian. Tetapi pengundi-pengundi Kadazan Dusun yang berada di kawasan yang campuran atau kawasan Melayu pun mengundi calon-calon warisan. Contoh terbaik di Darau. Calon warisan menang di Darau. Apabila kita lihat atau cek, kebanyakan suku etnik Bajau Pantai Barat memang menyokong calon JRS kerana mereka mengharapkan Datuk Haji Jindor nanti akan jadi Ketua Menteri. Jadi diorang sokong. Jadi apabila peti kawasan mengundi dibuka, ternyata kawasan-kawasan mengundi daripada Kadazan Dusun mengundi calon warisan. Kita tidak tahu, mungkin macam kes Datuk Peter Anthony disebabkan beliau naik presiden, timbalan presiden sendiri Datuk Daryl Laking, mungkin pengaruh mereka. Tetapi kalau menurut saya, ianya lebih kepada kematangan pengundi di kawasan berkenaan. Saya tidak dikatakan pengundi di kawasan lain tidak matang. Tetapi kita boleh lihat komposisi kaum dan demografi pelajaran orang-orang yang berada di kursi-kursi berkenaan. Moyog adalah sebuah kursi yang sangat-sangat advance. Moyog terletak di Penampang, tuan-tuan ya. Jadi nampak, dua bukti ini, tuan-tuan, saya tidak tahu kalau saudara-saudara ada tambahan lain, menunjukkan bahawa saudara-saudara Kadazan Dusun kita tidaklah seresis yang disangka. Jadi kita
sebagai saudara daripada suku etnik yang lainnya, kita harus hapuskan sama sekali pandangan negatif seperti ini bahwa saudara-saudara Kadazan kita resis semuanya. Memang tidak dinafikan, ada yang begitu, tapi satu, kita tidak tahu adakah sure dia Kadazan Dusun atau tidak. Kedua, mereka jadi begitu sebab apa? Kita sedia maklum, salah satu parti yang paling resis di Sabah adalah parti Star. Tapi kita kena ingat, tidak semua calon Star menang, dan majoriti Star di kawasan dimenanginya pun majoriti orang cakap hangat-hangat teh ayam punya majoriti, lugai-lugai punya. Jadi kita mulai dari sekarang tipiskanlah perbezaan atau pergeseran kaum antara kita tingkatkan perpaduan demi negeri kita yang tercinta, negeri Sabah. Saya tidak mau panjangkan lagi, takut kita terlampau pening. Sekarang ini musim Covid, mudah-mudahan konten yang saya bawa kali ini bermanfaat kepada kita seluruhnya di negeri Sabah di bawah Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.